Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa kepada semua kawan-kawan, kepada semua netizen-netizen, kepada kaki tangan jabatan netizen negara. Semoga sihat, semoga walafiat di samping keluarga tercinta Okey. Video kali ini aku akan mengupas sikit aja tentang nak menutup tirai berkaitan dengan Long Tiger ni, dan aku akan sambung lagi isu yang paling sepatutnya kita bagi perhatian tentang pemalsuan IC, penjualan IC kita ni kepada warga negara luar. Yang ini dah melampau ni. So untuk berkaitan dengan isu Long Tiger ni, kita dah boleh tutup tirai ni. Kita dah boleh stop untuk nak menceritakan lagi berkaitan dengan kes Long Tiger ni. Kita dah boleh stop dah nak menghantar gambar-gambar, nak menghantar dokumen-dokumen, polis-polis report ke apa, nak membincangkan lagi. Cukup. Okey, sebab apa? Sebab sekarang ni dia pun telah ditahan dan kita harap dia akan dapat pengadilan seadil-adilnya. Kalau betul dia bersalah, maka sewajarnya dia dapatlah hukuman yang setimpal dengan kesalahan dia. Kalau dia tak bersalah, maka mungkin dia akan dibebaskan. Dan kita harap kalau satu hari nanti dia dibebaskan, dia akan menjadi seorang yang lebih berguna kepada masyarakat. Kita bukan berdendam, kita bukan benci dia oleh kerana dia tu Rohingya ke, bukan, tak. Okey? Kita cuma tidak selesa dengan sikap dia, itu je, kan? Oleh kerana sikap dia yang macam tu, maka keharmonian di kalangan masyarakat ni rasa terganggu, terancam. Jadi sebahagian daripada orang-orang ni kan pergi ke depan, menyatakan buka semua apa tu maklumat-maklumat yang diberi dengan bantuan jabatan netizen negara ni kan. Korang memang baguslah korang ni kan. Yang ini memang boleh dapat pencen lah. Okey. Jadinya kita stop. Kita stop berkaitan dengan Long Tiger. Jangan sebarkan apa-apa dah di laman sosial. Cukup. Kita serahkan kepada PDRM. Okey, serahkan kepada perundangan. Biar beliau ni diadili seadil-adilnya. Kalaulah memang beliau didapati bersalah atas kesalahan yang dah dituduh, maka biarlah dia menerima hukuman yang setimpal dengan kesalahan dia. Begitu juga sebaliknya. Kalau dia tak salah, kan, mungkin dia dibebaskan, dia boleh membantu teruskan dengan misi-misi bantuan dia. Bagus apa yang dia nak buat, kan. Kadang kita sedih juga dengan niat dia nak join tabligh apa semua. Yalah, kita manusia Adalah waktu-waktu memang kita ada buat silap, kita tak sempurna. Dan kita harap Long Tiger punya isu ni kita dah boleh tutup dah. Setakat yang hari ni lah. Kalau tak ada kes-kes yang baru lah, kan. Setakat yang ni kita dah boleh tutup Dan tak payahlah kita nak kaitkan keluarga dia. Yalah, dia pun ada anak isteri, dia ada perniagaan, dan dia pun ada keluarga mertua. Benda-benda macam ni pun kadang kita kena peka juga. Cukup, kan? Dah cukup dah. Okey. Berkaitan dengan Long Tiger, sadaqallahul azim. Dah selesai dah. Okey, kita masuk kepada isu, sebenarnya isu yang lebih penting lagi, iaitu isu berkaitan dengan pemalsuan ataupun penjualan IC, kad pengenalan Malaysia warga negara kepada orang yang bukan warga negara. Yang inilah sebenarnya isu yang paling penting. Banyak juga daripada komen-komen yang kita dapat, kan. Korang tengok sendirilah komen-komen yang dapat tu. Kenapa sibuk-sibuk cerita pasal Rohingya ni? Kenapa tak sibuk cerita pasal IC yang sedang berleluasa sekarang ni? Sabarlah satu-satulah, kan. Kita settlekan selesai ni, baru kita masuk bahagian IC pula. Takkanlah satu video tu semua benda masalah negara kau nak cerita kat situ. Okey. Video ini aku minta kawan-kawan semua, aku akan huraikan daripada awal, supaya daripada awal kita pecah minda kita ni, supaya nanti video ini minta disebarkan terutama kepada kawan-kawan kita yang berbangsa Cina dan berbangsa India, warga negara Malaysia. Tolong sebarkan kalau korang ada kawan-kawan bangsa Cina dan India. Okey, kita mulakan macam gini Malaysia ini dibentuk Malaysia ini dibentuk daripada sejarah yang panjang. Bagi kawan-kawan India, kawan-kawan Cina kita jangan melihat hanya sejarah ini bermula dengan Malaysia ni hanya bermula dengan
kemerdekaan. Kalau kita hanya mengambil tahu sejarah Malaysia ini daripada detik-detik kita nak mencapai merdeka sehingga hari ini, maka korang akan rasa semua tidak fair dalam negara ni. Maka korang pun akan rasa yang orang Melayu ni sebagai tuan yang besar dalam negara ni. So, tak ada keharmonian kat situ. Korang, bagi bangsa India dan Cina ni, kawan-kawan aku ni juga, cuba korang kaji, belajar, ulang kaji balik bagaimana tanah Melayu ni terbentuk daripada segi geografinya, daripada segi sejarah, budaya, daripada segi kerajaan-kerajaan yang tertubuh berkurun-kurun lamanya. Waktu kita bermula dengan kerajaan Gangga Negara, waktu kita bermula dengan adanya kerajaan Melaka, kerajaan Kedah Tua. Di Indonesia kita ada kerajaan Riau, Sriwijaya, Majapahit. Sebenarnya kepulauan kita ni sebenarnya yang telah bercampur masyarakat ni tidak ada sepadan pada ketika itu. Okey? Tidak ada sepadan yang jelas. Tidak ada sepadan yang jelas. Sepadan tu ada, tapi tak ada sepadan yang jelas macam mana sekarang ni negara Indonesia, negara tak ada time tu. Sebab dia ada kerajaan-kerajaan dia tertentu. Orang Melayu telah wujud, telah bermasyarakat, telah ada lebih awal daripada tu. Okey? Sehinggalah kerajaan-kerajaan satu persatu, kerajaan-kerajaan tua ini runtuh. Okey, runtuh satu persatu, masuklah zaman-zaman Portugis datang untuk menjajah Melaka. Masuklah Belanda datang untuk menjajah Melaka. Dan akhirnya masuklah Inggeris pula datang untuk menawan tanah Melayu. Waktu Inggeris menawan tanah Melayu, di sebelah Indonesia pula dia ada Belanda yang menawan sebahagian besar Indonesia. Okey, sebenarnya daripada detik itulah maka masyarakat ini telah dibentuk mengikut acuan penjajah-penjajah pada ketika itu. Maka di Indonesia masyarakat mengikutlah pemerintahan Belanda pada ketika itu. Di Malaysia, British. Di negara-negara lain adalah penjajah masing-masing. Waktu itu, barulah pejuang-pejuang Melayu ini meminta kemerdekaan, berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan dengan sokongan bangsa Cina dan India yang ada di tanah Melayu pada ketika itu. Waktu itu, orang Cina dan orang India datang ke tanah Melayu sebagai pedagang, sebagai orang yang berniaga. Bila dah jadi berlakunya peperangan, penjajahan, mereka ni sudah berada di tanah Melayu ni. Dan bilangan mereka pun semakin besar. Jadi, waktu itu, syarat yang British letakkan untuk kita merdeka adalah untuk masyarakat ataupun pemimpin Melayu ini kena menerima bangsa India ini dan juga bangsa Cina ini untuk menjadi sebahagian daripada masyarakat kita yang akan menerima warga negara. Adakah tindakan pemimpin-pemimpin Melayu pada ketika itu salah bahawa menerima bangsa Cina dan India yang datang daripada India, tanah besar India dan tanah besar Cina itu ke Malaysia? Adakah salah pada ketika itu? Sama ada salah ataupun tidak, perkara ini sudah menjadi sejarah. Maka kita sebagai orang Melayu, orang Cina, orang India kena terima keadaan ini. Tapi kepada orang India dan orang Cina, jangan hanya melihat sejarah waktu kita nak merdeka ni. Kaji balik yang aku cakap tadi, sejarah tentang kerajaan-kerajaan tua yang dah memang wujud lama dah di kalangan orang Melayu ni. Jadi, kita bersetuju untuk menerima dua bangsa ini menjadi sebahagian daripada rakyat Malaysia dengan terbentuknya Perlembagaan Malaysia. Okey, ini adalah fasa sehingga perlembagaan. Selepas fasa ini,
Kan? Jadinya kita orang Melayu secara terbuka, rela hati, berlapang dada, menerima, merangkul dua bangsa ini menjadi kita Malaysia sekarang ni. Bangsa Malaysia. Kita adalah kawan-kawan Cina kita, kawan-kawan India kita. Betul? Okey. Kenapa aku cerita sejarah ni? Kenapa aku cerita sejarah ni? Supaya setiap daripada kita ini, orang Melayu, orang Cina, orang India ni, sepatutnya mempunyai jati diri yang sama untuk mempertahankan tanah Melayu ataupun Malaysia ini. Kita dah merdeka dah berpuluh tahun dah kita merdeka. Okey? Dah berpuluh tahun kita merdeka. Cuba kita tanya balik pada diri kita. Tanya, korang boleh ikhlas sendiri dengan diri korang. Adakah orang Melayu kita ni mempercayai bangsa Cina? Apa jawapan korang? Adakah orang Cina sekarang ni mempercayai orang Melayu? Begitu juga dengan orang India. Ini tak masuk Sabah Sarawak lagi tau. Isu perkauman kita ni sebenarnya dah lama dah. Macam mana kita nak bersatu? Macam mana tiga bangsa ni nak duduk bersatu? Kenapa kita tak boleh nak jadi seperti Indonesia? Indonesia ketika pemimpin Suharto, pemimpin dia nama dia Suharto, Presiden Suharto, bagaimana dia begitu tegas. Dia pun mengalami perkara yang sama. Rakyat dia pun ada sebahagiannya adalah Chinese. Ketika pemimpin Suharto memerintah Indonesia, orang Cina ni tak dibenarkan bercakap dalam bahasa Cina. Tak dibenarkan meraihkan Tahun Baru Cina. Tidak ada budaya-budaya Cina yang dibawa ke dalam masyarakat Indonesia. Malah nama mereka pun tak boleh diletak nama Cina. Kenapa? Kerana dia nak biar ada satu Indonesia ni, supaya dia akan ada satu bangsa Indonesia. Jadi, dekat Malaysia, kita tidak begitu straight tentang perkara ni. Sehingga kan, kalau korang perasan, sekolah kita pun daripada kita kecil, kita dah dipisah-pisahkan. Aku sekolah Melayu. Kalau jiran aku ada Cina pun, dia sekolah Cina. Kalau ada India pun, dia sekolah India. Daripada kecil pun kita dah di-divide macam gitu. Macam mana kita nak dekat dengan budaya, dengan cara hidup, dengan pemikiran? Selepas kita dah bersekolah ni telah dipisah-pisahkan. Tak semualah, tapi sebagian besar memang sekolah ni dah diasing-asingkan. Bila kita masuk ke sekolah menengah, walaupun sekolah kebangsaan bercampur India, Cina, waktu itu kita dah ada gap dah. Sebab daripada kecil kita dah digapkan dah. Sehinggalah kita dah bekerja, dan benda itu semakin lama semakin subur. Benda tu semakin lama semakin subur. Sekarang ini, kita perlu ada satu persefahaman antara ketiga-tiga kaum utama ini. Termasuk Sabah dan Sarawak juga. Kita tak boleh, kita masuk isu IC ni. Kita masuk isu IC ni. Isu IC ni memang yang kita dah dapati, yang polis dah tangkap di Pulau Pinang itu, memang ada orang Melayu juga yang menjadi dalang sindiket IC ni. Kita tak nafikan. Yang mana mungkin ialah duit kan, berapa ratus ribu duit kan ditawarkan. Tapi semudah itu kedaulatan negara kita ni boleh didagangkan dengan nilai hanya katalah 400,000 kali 400,000. Itu ke nilai? Itu ke nilai yang aku cerita sejarah kita ni, daripada mak nenek kita semua ni? Itu ke nilai dia untuk orang lain dapat kewarganegaraan? Okey. Sekarang ni aku sebenarnya nak lontarkan pendapat yang macam inilah. Orang Cina dan orang India yang masuk ke Malaysia yang tak keluar, yang kita khuatir
dia stay dekat sini dan dia ada IC. Macam itulah kekhawatiran kita ni. Okey. Boleh diselesaikan jika orang Cina dan orang India yang ada dekat Malaysia ni, yang kawan-kawan kita ni, yang warga negara kita ni bekerjasama untuk melaporkan ataupun mendapatkan maklumat dan melapor kepada pihak berkuasa. Sebab Cina dengan India yang datang daripada negara diorang ni, yang mungkin terlibat dalam sindiket pemalsuan IC ni, tidak mungkin dapat buat benda ni jika dia tak ada network kat sini. Contoh yang aku baca, yang aku buat penelitian, ada orang yang kahwin dengan orang sini, isteri dia orang sini, tiba-tiba dia boleh dapat IC. Dia orang China, tiba-tiba dia boleh dapat IC. Jadinya tak mungkin dia boleh dapat IC kalau dia tak ada network dan tak ada interest pada negara kita. Dipendekkan cerita, sebenarnya yang dapat IC ni kemungkinan, aku tak bagi tuduhan tau, nanti dia cakap aku tuduh pula. Kemungkinan mereka mempunyai relation kepada rakyat Malaysia berbangsa Cina dan India yang ada dekat tanah air kita. Jadi aku minta kepada kawan-kawan Cina, kawan-kawan India, okey, sahabat-sahabat aku pasti mereka, sebahagian mereka mempunyai maklumat bagi siapa yang memiliki IC-IC palsu ni ataupun IC-IC yang dijual beli ni. Mohon kawan-kawan Cina, kawan-kawan India, ini adalah waktu untuk engkau menunjukkan kesetiaan engkau kepada negara ini, mempertahankan negara ini, mempertahankan kedaulatan Malaysia ini, dan menyampaikan maklumat-maklumat itu kalau korang tahu bahawa mungkin kawan-kawan di sekeliling korang ini mempunyai IC yang dibeli. Tak, kalau aku orang Melayu, takkan aku nak jumpa seorang-seorang apek ke, uncle-uncle tu, aku nak minta IC dia. Sebab aku tak kenal dia. Tapi kalaukah korang yang memang ada kenal saudara mara korang ke, yang kahwin dengan orang sana, tiba-tiba tahu dia ada IC, dekat situ engkau nak utamakan itu saudara engkau ataupun kau nak utamakan ini negara kita, warga negara Malaysia. Ini adalah ujian besar kepada kawan-kawan yang berbangsa Cina dan India. Inilah waktu untuk kau menunjukkan ketaatsetiaan kau kepada negara kita. Aku yakin mesti ada di kalangan kawan-kawan yang berbangsa India dan Cina ini mengetahui, ada mungkin cousin dia ke, kahwin dengan orang sana, ataupun dia punya bapa saudara ke, ataupun siapa saja di dalam keluarga dia, ataupun kawan kepada kawan. Maklumat-maklumat ini kalau korang ada compile-kan, mungkin korang boleh serahkan kepada pihak berkuasa. Tak payah kau nak papar-paparkan kat dalam Facebook ni, takut dia jadi ancaman kan. Kan? Tapi kalau kau sayangkan negara ni, sayangkan dulu atuk nenek kita ni, Tengku Abdul Rahman, pemimpin-pemimpin Cina, pemimpin-pemimpin India yang bersama-sama bersetuju untuk menubuhkan Malaysia ini dan bersetuju untuk menandatangani perlembagaan kita. Kita kena pertahankan perlembagaan ni. Ujian ni adalah ujian yang besar kepada kawan-kawan Cina dan India saya. Tak boleh. Kita tak boleh biarkan negara ini jadi macam ini. Tak boleh. Sebab aku tak tahu. Aku tak tahu. Sebenarnya bangsa India dan bangsa Cina yang duduk di negara kita ni, kalau benar dia tahu saudara dia ke, sahabat dia ke, kenalan-kenalan dia yang ada IC yang dibeli ataupun yang palsu, adakah korang demi negara Malaysia ni korang sanggup melaporkan? Biar polis buat kerja dia, polis buat kerja dia, tapi siasatan polis itu lebih berjaya kalau dia mendapat kerjasama dengan pihak awam.
yang kaki tangan kerajaan yang ditahan tu memang dah betul lah. Kalau dia memang dia lakukan kesalahan, kita minta dia dihukum memang seberat-beratnya. Sebab ini kedaulatan negara kita. Kesian nenek moyang kita yang bermati-matian. Dekat kampung aku ramai lagi orang tua yang umur 80 tahun ke atas yang menceritakan penderitaan mereka. Macam mana mereka melawan komunis, macam mana mereka melawan Jepun. Macam mana detik-detik gemilang diorang dengan Datuk On pergi ke dataran Batu Pahat itu untuk melaungkan merdeka tu. Ini semua cerita-cerita daripada ayah aku, daripada kawan-kawan ayah aku yang sampai sekarang diorang masih ada lagi kat kampung tu. Air mata mengalir bila diorang cerita. Tiba-tiba masuk generasi kita ni, malu kita. Kita membiarkan negara kita ini aku nak cakap perkataan ni, kita bulan puasa. Negara kita ini apa perkataan lagi yang sesuai nak sebut? Tak boleh. Kalau kita sayangkan bangsa kita, orang Cina, Malaysia, kalau betul sayangkan Malaysia ini, orang India, Malaysia yang sayangkan Malaysia ini, orang Melayu yang memang duduk kat Malaysia ni, kalau sayangkan negara ini, sayangkan negara yang dibentuk bertahun-tahun ini, yang melalui pelbagai cabaran dia, pelbagai dugaan dia, ini waktu korang buktikan. Kerjasama dengan polis, dengan JPN, sampaikan maklumat bagi mereka yang tahu siapa yang sedang memiliki IC palsu ni. Tak boleh, tuan-tuan, tak boleh. Kita tak boleh biarkan perkara ini. Okey, apa tindakan-tindakan kita? Tindakan kita sebagai netizen, sebagai netizen, aku pun sebahagian daripada netizen, kan? Walaupun kita tak dapat bencin, di Jabatan Netizen Niaga, tak apa. Tak apa. Mana tahu ayahanda Muhyiddin kita nanti dia bagi sesuatu dekat Jabatan Netizen ni. Jalankan kerja korang sebaiknya, kan? Bongkar setiap apa yang korang dapat. Tapi pastikan benda tu bukan fitnah lah. Kadang-kadang kita pun tak nak benda ni diambil kesempatan oleh mana-mana pihak. Oleh kerana kepentingan masing-masing, daripada benda ni tak betul, dia jadi fitnah pula. Kita tak nak lah benda macam itu. Tapi aku memang nak sangat tahu. Nak sangat tahu apakah tindakan daripada kawan-kawan aku yang berbangsa India dan Cina ni. Sebab aku tak boleh buat benda tu. Sebab aku tak duduk dalam masyarakat tu. Aku tak duduk dalam masyarakat Cina, masyarakat India tu. Aku tak tahu macam mana aku nak buat. Tapi korang lebih dekat. Orang Cina, orang India lebih dekat. Alang korang pun tahu kan, ada kawan-kawan datang daripada India, dia datang rumah, datang kampung korang kan, daripada Cina duduk kat sini. Kau pun tahu ada orang yang kahwin dengan orang Cina daripada tanah besar kan, mesti korang tahu kan. Dan kalau korang tahu yang berkaitan dengan IC ni, bagi kerjasama. Ujian ini besar kepada dua bangsa kawan kita ni. Inilah waktunya untuk kita sama-sama merangkul, berganding bahu anak Malaysia. Ini baru betul. Kalau kau nak cakap kita anak Malaysia tiga-tiga ni, kan? Sama juga di Sabah dan Sarawak. Nanti isu Sabah Sarawak nanti kita buatlah video lain. Sebab isu Sabah Sarawak ni best kalau kau nak ceritakan berkaitan dengan Sabah Sarawak ni, kan? Jadinya kesimpulannya begitu. Kesimpulannya, insya-Allah isu aku nak tersyasyul aja lah. Isu IC ini kita boleh sama-sama membantu pihak berkuasa. Kalau mereka-mereka yang mendapat maklumat, sampaikan maklumat itu kepada pihak yang berkuasa. Kita tak boleh diam. Takkan kita nak diam. Kalau aku tahulah even orang tu adalah darah daging aku sendiri, aku pasti akan tetap mempertahankan negara ni. Mana boleh. Katakanlah akak aku kahwin dengan warga negara asing. Dia akak aku. Yang ni abang ipar aku, walaupun dia warga negara asing, dan dia dapat IC dengan cara yang salah daripada sindiket-sindiket ni, aku pasti akan laporkan juga. Tak kira lah dia abang ipar aku pun. Sebab apa? Sebab tu, ingat balik tu.
Ingat balik perjuangan-perjuangan orang-orang lama ni. Menitis air mata dia orang bercerita. Setiap orang kena ada semangat cintakan negara ni, kan? Dulu masa 31 Ogos, cuba kau orang fikir. Masa aku kecil-kecil dulu, bendera ni, kan, bendera Malaysia ni, kau tahu tak, bendera Malaysia ni curi lah. Orang lain dah gantung kat kedai dia orang, kan? Dulu kampung aku ada pekan Semerah, pekan Semerah. Bila 31 Ogos semua pemilik kedai ni, tak kira lah Cina ke Melayu, dia akan naikkan bendera ni. Orang yang akan curi bendera tu akulah. Letak dekat basikal, ikat. Basikal, kayu basikal, bendera besar kat belakang. Bangga ni. Setiap 31 dah macam hari raya dah. Sekarang orang bagi bendera free, engkau orang ambil baling aja. Tak kisah pun. Dekat tol orang bagi free bendera, kau ambil, kau bagi anak kau main dalam kereta, tak gantung pun. Semangat patriotik antara kita ni semakin lama semakin pudar. Mana ada dah 31 Ogos macam perayaan. Kalau korang pergi Indonesia, korang tengok hari merdeka dia orang, kan, macam orang raya, tak tahu raya apa lah. Semangat dia orang lain macam. Kembalikan balik Malaysia yang dulu. Kembalikan balik semangat patriotik kita ni. Kenangkan balik pejuang-pejuang negara kita ni. Kita tak payah cerita pasal perkauman, aku benci kaum ni. Tak payah. Bukannya aku cakap tak payah tu makna kata kita kena bersetuju dengan semua. Tidak, bukan macam itu. Kita ni macam adik-beradik. Akhirnya Cina, India, Melayu ni dalam negara ni dia macam adik-beradik. Adik-beradik antara kau dengan abang kau dengan kakak kau, itu pun kadang-kadang kau selalu bertengkar pun. Itu biasalah. Tapi kalau sehingga sempadan dia ni, apa sempadan dia ni tadi? Perlembagaan kita ni nak dicabar. Okey, yang itu pada aku waktu itu kita kena tegas. Kita tegas, kita tak perlu nak maki hamon. Aku nasihatkan kawan-kawan netizen aku ni, dalam apa-apa isu sekalipun, kita berhujah, janganlah menggunakan perkataan-perkataan lucah, maki hamon. Aku nak sebut contoh pun aku tak tergamak nak sebut. Tak payah. Kita tak payah maki hamon apa semua, tak payah. Tapi kita gunakan fakta dan budi bahasa yang lebih baik. Kalau kita maki hamon, apa beza kita dengan orang yang tak betul tu? Sama lah. Kalau dia maki hamon, kita pun maki hamon, tak ada beza. Orang Melayu ni sifat dia sopan santun, berbudi bahasa, tapi kena tegas. Bab-bab tentang IC ni kita kena tegas. Dan kita tak boleh tegas bersendirian. Kita kena bersama-sama dengan kawan kita, orang-orang India dan orang-orang Cina ni. Ujian ini besar kepada orang India dan orang Cina. Sebab apa? Kat sinilah kita akan melihat. Kat sinilah anda semua ni akan dilihat oleh orang lain. Kesetiaan anda kepada negara ini. Dah, itu je lah. Nanti kita jumpa lagi lah pada video-video yang akan datang. Bagi mereka yang mungkin tak bersetuju dengan video aku sebelum ni berkaitan dengan Long Tiger tu, ada juga komen-komen kan. Siapa Mamat ni tiba-tiba muncul, dulu tak muncul. Yalah, dulu tak PKP, sekarang ni baru PKP aku muncul lah. Banyak masa nak buat video tu. Time tak PKP dulu sibuk kerja, cari nafkah kan, untuk anak-anak, untuk isteri. Itu ya. So aku harap video ini memberi sesuatu kepada korang semua, memberi korang semangat. Kembalikan balik maruah negara kita. Pertahankan negara kita yang tercinta ni. Ingat balik perjuangan nenek moyang kita, kan? Jangan simply biarkan benda ni di depan mata korang. Kalau kita tak mempertahankan, siapa lagi nak buat? Siapa nak mempertahankan? Siapa nak bercakap tentang benda-benda macam ni? Biarlah, apalah Mamat ni membebel, kan? Sekurang-kurangnya bila aku cakap macam ni, mungkin ada di kalangan orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang tahu, terdetik hati dia untuk menjadi mungkin lebih tegas, kan? Bagi orang yang tak pernah tahu tentang sejarah Malaysia ni, dia tahu tapi dia tak, hati tak sampai ke hati. Aku harap benda ni boleh sampai ke hati korang. Panjang dah aku bebel ni. Cukuplah bebelan aku pada hari ni. Kita jumpa lagi
Ya, jangan lupa video ni korang boleh join page aku, Bro Fairuz Channel. Aku baru buat je page tu, kan. Nanti boleh kongsikan video kat situ, boleh kongsikan pengalaman-pengalaman kita. Lepas ni aku dah tak adalah membebel macam ni. Adalah isu-isu semasa je aku bebel macam ni. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat pesan aku. Bye-bye.